أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في الكتاب العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Dimulakan bicara kita dengan kita mengingati akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syaban dengan kita memperbanyakkan amal-amal sunat. Semoga ianya menjadi kekuatan untuk menggerakkan lagi kita ke arah mencari redha Allah pada pertemuan yang dinanti-nantikan, iaitu pada Ramadan Al-Mubarak. Maka kita menyebut beberapa kalimah supaya kita sentiasa tergolong di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bakal menerima syafaat baginda pada yaumul akhir nanti insya-Allah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Imam, Muazzin, saf kepimpinan surau pengurusi serta seluruh ahli jawatan kuasa. Tidak lupa kepada tuan-tuan selaku ahli jamaah, hendaknya semoga Allah teruskan beri kepada kita semua akan istiqamah agar kita dapat terus istiqamah melakukan ibadah, lebih-lebih lagi dengan kita mengharap dipertemukan dengan Ramadan yang tak berapa lama lagi. Dan kita mengharapkan juga dengan pertemuan Ramadan itu maka kita dapat beramal dengan sebaik mungkin sehinggalah kepada penghujung nafas yang terakhir insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membicarakan dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah ini supaya kita memahami akan tuntutan-tuntutan yang sepatutnya dilakukan sebagai seorang hamba untuk mencari redha Allah. Lebih-lebih lagi supaya tidak tergelincir, dipesongkan oleh fahaman-fahaman dan akidah-akidah yang kadang-kadang kita tidak sedar ada di tepian perjalanan itu beberapa galah ataupun beberapa yang akan menarik kita untuk jatuh daripada landasan kebenaran. Kerana di akhir zaman banyak fitnah dan Nabi SAW telah menyebutkan bahawa besok di akhirat kita dipecahkan kepada 70 lebih kumpulan. Dalam ramai-ramai itu satu kumpulan sahaja yang berada di atas landasan kebenaran. Dan kita mengharapkan yang satu itulah kita berada di dalam kelompok yang diharapkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Al-Khattab menyatakan dalam doanya, dia kata, wahai Allah, andai kata seramai-ramai manusia ini, maka tergolonglah golongan yang sedikit yang akan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala itu, hendaknya aku berada di dalam kelompok yang sedikit itu. Andai kata dalam 100 orang, maka aku harap 100 itu aku ada di dalamnya. Andai kata 10 orang, sedikit lagi daripada itu pun aku harap aku berada di dalamnya.
Nak tunjukkan bahawa sentiasa kita perlu mengharapkan agar Allah meletakkan kita di tempat yang benar pada masa yang benar. Semoga kita mendapat syurga Allah yang benar dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan dah tak berapa lama, jadi kita kena siapkan diri. Lebih-lebih lagi sekarang ni dalam bulan Syaban ini, sebagai bulan yang orang katakan kena dah panaskan enjin dah. Bukan yang tunggu Ramadan, besok mula Ramadan aku akan pulun sungguh-sungguh buat ibadah. Tapi bila mencecah 5 Ramadan dia akan semput. Sebab enjin tak dipanaskan awal. Maka sebab itu Allah jadikan, kalau kita lihat perjalanannya cukup cantik. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan Rajab pastinya surau masjid akan ingat tentang peristiwa Isra' wal Mi'raj. Perjalanan Nabi SAW, Nabi lihat itu, Nabi lihat ini, dipertontonkan oleh Allah kepada baginda, lalu diterangkan oleh Jibril alaihi salam. Itulah yang akan kita tempuhi dan akan kita lihat pada yaumul akhirah nanti. Semua perkara ini tidak ada satu pun manusia yang melihat, melainkan cuma sekadar mendapat perkabaran daripada baginda Nabi SAW. Sebab itu, bila cerita tentang Isra' wal Mi'raj, kalau ada orang menafikan peristiwa Isra' wal Mi'raj itu, hukumnya kafir. Sebab apa? Sebab peristiwa Isra' wal Mi'raj itu Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, iaitu Nabi Muhammad SAW, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Aqsa pula naik sampai ke Baitul Ma'mur, ditinggalkan di sana duduknya Jibril. Nabi teruskan perjalanan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Perjalanan ini cuma Nabi dengan malaikat Jibril alaihi salam berkenderaankan dengan burak. Tak ada siapa pun yang tengok, tak ada siapa pun yang ikut sama. Jadi Nabi cerita sahaja. Dan siapa yang menafikan cerita ini, bermaksud secara tak langsung dia menafikan ayat suci Al-Quran. Siapa yang menafikan peristiwa Isra' wal Mi'raj yang diceritakan oleh baginda Nabi ini, menunjukkan dia menafikan kata-kata Rasulullah SAW, maka hukumnya kafir di situ. Kalau dia nak menafikan peristiwa-peristiwa yang dengar itu, yang kadang-kadang ada tokok tambah. Kalau dalam bahasa kita sebut adanya unsur-unsur Israeliat, ditambahkan cerita-cerita tu, tak sampai tahap tu pun ditambahkan cerita, itu tidak mengapa dia menafikan. Tetapi kalau dia menafikan berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj, maka hukumnya kafir. Sebab dalam peristiwa itu banyak perkara yang boleh kita ambil pengajaran. Tapi dalam ruang waktu yang sedikit ini, kita nak sebutkan bahawa peristiwa Isra' wal Mi'raj, dia nak ceritakan tentang bagaimana kepentingan iman pada diri insan, manusia. Sebab apa? Bila Nabi cerita pun, ada di kalangan sahabat yang mana ketika itu tak boleh terima. Mereka yang dengar ramai-ramai, orang ramai yang dikumpulkan oleh Abu Jahal ketika itu untuk dengar cerita, tak boleh terima. Itu daripada mulut dan kalam Nabi SAW. Pun mereka tak boleh terima. Tetapi ada sebahagian daripada mereka boleh menerima, mendapat hidayah Allah. Sebab apa? Sebab iman. Sayyidina Abu Bakar tak dengar cerita itu. Orang pergi bagi tahu kepada dia, wahai Abu Bakar, kamu dengar tak? Muhammad cerita yang dia dibawa oleh malaikat daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Aqsa naik bertemu dengan Tuhan, turun balik sampai di bumi Mekah ini sebelum masuk waktu subuh. Cepat betul dia pergi. Kamu percaya ke cakap macam ni? Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu?
Bukan setakat itu, lebih daripada itu pun, kalau yang berkata itu, yang bercakap itu orang yang namanya Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan percaya dan aku tidak akan nafikan. Bermula daripada saat itulah Saidina Abu Bakar mendapat gelaran As-Siddiq, yang membenarkan. Dia tak dengar, tapi bila dia orang bagi tahu Nabi sebut, maka dia akan percaya sebab dia kenal sangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila Nabi ajak dia menjadi teman di dalam perjalanan hijratun Nabi, yang mana nak berjalan dalam peristiwa hijrah ini, ya, bukannya nak pergi makan angin dekat nilai 3 yang Nabi boleh belanja sama pada dia. Kau nak apa? Nak kain batik untuk isteri kau, boleh, apa masalah? Tak, ni bukan nak pergi nilai 3. Ni bukannya nak pergi Genting Highland, tetapi nak hijrah daripada Mekah ke Madinah, yang mana dalam perjalanan itu musuh-musuh sedang menunggu untuk mengancam, bukan sekadar menyakiti tubuh, malah nyawa pun boleh hilang. Tapi Saidina Abu Bakar sanggup menjadi teman baginda. Sebab itulah nilai seorang sahabat tak sama seperti mana nilai seorang kawan ataupun teman biasa. Itu nak cerita dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Iman sangat penting. Yang kedua, yang kita nak ambil pengajaran daripada peristiwa itu adalah solat. Solat yang kita terima, kita laksanakan pada hari ini asalnya 50 waktu. Tapi dikurang atas belas kasihan Allah, atas kasih sayang Allah, tetapi atas pemurah dan maha kayanya Allah, daripada 50 waktu tinggal 5. Tetapi dari segi ganjaran yang Allah kurnia dan sediakan kepada hambanya, tetap sama seperti mana 50 waktu. Tapi sayang, yang tinggal 5 waktu tu pun masih ada juga di kalangan kita yang tak nak menunaikan. Dalam IC, Islam. Nak menikah, ikut Islam. Cari tok qadi juga, cari tok imam juga, tak cari padri. Lagi dia kata, Ustaz, nak suruh kami cari padri kan? Saya ikut macam Indonesia, ikut kahwin Kristian. Waktu itu kita ikut cara Islam, tapi cara amalan kita kadang-kadang kita menafikan yang kita sebagai orang Islam dengan kita tidak menunaikan solat. Maka sebab itu tuan-tuan kena sedar diri kita, jati diri kita sebagai orang Islam. Dalam diri orang Islam, akidahnya adalah akidah Islam. Bila mana dia mengucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka ketika itu dia kena menafikan ada selain daripada Allah sebagai sembahan-sembahan dia, ikutan-ikutan dia, yang sehinggakan meletakkan Allah dan Rasul sebagai second class. Dia kena tolak kalau ada benda yang lebih daripada itu. Dia kena letakkan Allah dan Rasul adalah yang diutamakan. Isteri yang kita peluk tidur pun jatuh, bukan nombor 1, bukan nombor 2. Harta yang kita miliki bukan nombor 1, nombor 2, tapi Allah dan Rasul. Barulah dia mendapat kemanisan iman. Jadi bila bulan Rejab dengar tentang Isra wal Mi'raj, kita tahu benda ni, bimbang. Seronoknya Nabi cerita, aku melihat ganjaran yang cukup besar kepada mereka yang bersedekah. Jadi kita mulakan pada bulan Rejab, teruskan pada bulan Sya'ban, lipat gandakan pada bulan Ramadan sedekah. Tak banyak sedekah kita, 20 sen, 20 sen, 20 sen, tiap-tiap hari 20 sen. Kedekut hidung masin. Siapa kata kedekut? Dia bagi 20 sen, ada orang tak bagi langsung. Bagi juga dia 20 sen. Masuk bulan Sya'ban, naikkan jadi 50 sen. 50 sen, 50 sen, 50 sen. Tiap-tiap hari 50 sen. Dia bagi juga daripada tak bagi. Tapi muka tuan-tuan bukan muka 50 sen lah. Kalau saya tengok semua muka RM50 dekat atas. Amin. Alhamdulillah. Rezeki ni Allah bagilah tuan-tuan. InsyaAllah tak dirancang pun Allah dia yang sediakan. Masuk Ramadan, kita lipat gandakan. Itu sebabnya
bulan Sya'ban ni kita kena teruskan amal-amal yang baik. Dalam hadis Nabi SAW, tuan-tuan carilah hadis-hadis. Tidak ada hadis dalam hadis sahih sama ada Imam Bukhari, Muslim, ya, An-Nasa'i, Sunan Abu Daud, At-Tirmizi, tak ada mana-mana hadis khusus mengatakan ini amalan yang mesti dibuat pada bulan Sya'ban. Tak ada. Baca Yasin, baca. Bukan setakat Yasin, kalau boleh baca satu Quran tu pada malam nisfu Sya'ban. Ini dah dia kejarlah Yasin 3 kali. Pertama, baca niat cari rezeki. Kedua, baca niat supaya lembut hati isteri. Ketiga, sampai ke subuh besok. Tak apa, baca, dapat pahala. Tapi jangan kejar bilangan bacaan sehinggakan langgar hukum tajwid. Jangan sampai kita nak kejar baca banyak kali sehinggakan kita pun tak tahu apa yang kita bacakan. Jadi lebih baik baca sesuatu, buat amalan sesuatu, biarpun sedikit tetapi dengan mempunyai kualiti yang tinggi, itu lebih baik. Namun jangan lupa perbanyakkan iqra'ul Quran, kata baginda Nabi. Banyakkan membaca Al-Quran. Sebab kata baginda, siapa yang membaca Al-Quran pada hari akhirat nanti, yaumul akhir, pada hari akhirat nanti, yaumul qiyamah, Al-Quran akan datang dan mensyafaatkan sahabatnya. Siapa sahabatnya? Kita yang membaca. Bangun pagi sebelum tengok surat khabar, nanyang siampau tamianasan, harakah dedi, apa-apa pun, tengok Al-Quran. Maka kita jadi sahabat Al-Quran. Belum bercakap dengan siapa pun, kawan-kawan, dah kita bacakan dulu Al-Quran. Paling tidak Alhamdulillah. Paling tidak kita baca suratul Fatihah, dah kita baca Al-Quran. Belum tengok orang, belum cakap dengan siapa, Al-Quran. Dan belum kita dengar lagu-lagu yang dimainkan oleh Radio Selangor, Aikim ke apa segala mak nenek, dengar dulu alunan Al-Quran. Maka bila mana kita bersahabat dengan Al-Quran, kata baginda Nabi SAW, dia akan datang pada hari akhirat untuk mensyafaatkan kita sebagai pembaca. Dia boleh bagi bantuan pertolongan. Wakil rakyat yang kita minta bantuan, tak boleh waktu tu. Kau menanglah satu negara pun, kau peganglah satu dunia pun, kau takkan boleh bagi kebaikan. Sebab Maliki Yaumiddin, Allah adalah Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Maka sebab itu Sya'ban jadikan amalan untuk kita mulakan, gerakkan segala-gala amal baik, supaya bila masuk saja Ramadan, kita dah terus boleh melakukan ibadah. Dan bila masuk saja Ramadan besok, waktu tu ramailah tuan-tuan, surau tuan-tuan ni jadi penuh padat. Tapi tak apalah, dah tambah banyak dah insya-Allah. Ya, bentanglah sejadah sampai keluar. Sebab orang berpusu-pusu akan datang sembahyang sunat tarawih. Sembahyang subuh tak datang, sunat tarawih datang. Dah salah lagi tanggapan kita terhadap agama. Dia duk kerja yang sembahyang tarawih, yang sembahyang fardu dia tak ambil. Nabi naik jumpa Allah, terima sembahyang fardu. Tapi yang tu kita abaikan. Nabi naik, balik semula sampai di Mekah. Berapa masanya kita dah sebut tadi, iaitu Nabi sampai sebelum masuk waktu subuh. Siapa datang jumpa Nabi mula-mula sekali? Abu Jahal. Abu Jahal kata, hai Muhammad, tengok menung macam ada benda nak cerita pun. Nabi memang duk menung lah waktu tu, duk fikir macam mana aku nak cerita. Sebab yang berlaku kepada Nabi dia kena ceritakan. Sebab dia Rasul, dia dapat bukan untuk diri dia dan juga kepada ummah. Dia kena sampaikan. Tapi nak sampaikan pun ni benda ni pelik. Kalau aku sampaikan, orang kata aku gila. Tapi apa peduli orang nak kata, yang penting ini adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Amanah Allah mesti dilakukan. Jadi dia buatlah. Dia pun beritahu kepada Abu Jahal,
ada benda aku nak sampaikan. Dia pun cerita ke Abu Jahal. Abu Jahal orang pertama dengar daripada Nabi. Sebelum subuh dia dah bangun dengar jumpa Nabi. Kalau Abu Jahal boleh bangun pagi sebelum subuh, ni yang duduk tidur lagi kat rumah ni apa cerita? Lebih teruk daripada Abu Jahal ke? Abu Jahal pun bangun pagi. Kita tak bangun pagi lagi nang bokati nang kui bokati kui sungguh. Jadi bangunlah pagi, semayanglah subuh. Subuh gajah pun tak apalah semayang. Jangan tak semayang. Ya. Baru dapat keberkatan dalam hidup. Tak semayang subuh ni rugi tuan-tuan. Kalau semayang subuh ni, semayang sunat sebelum subuh tu pun disebut oleh baginda Nabi SAW ganjarannya itu lebih baik daripada seisi dunia. Apa benda tuan-tuan nak dalam dunia macam-macam lah. Kita ni antara seorang dengan seorang tak sama. Tapi nak tunjukkan banyak benda dalam dunia ni yang kita idamkan. Tapi kata baginda Nabi, solat sunat subuh itu lebih baik daripada seisi dunia yang kita harapkan. Itu baru semayang sunat subuh. Sudah pastilah solat subuh itu lebih besar ganjarannya kalau kita boleh faham. Tapi kalau kita tak faham, kita tinggal begitu saja. Mak dia kejut, isteri dia kejut, orang tersayang kejut. Bangun-bangun tengok-tengok jam, Masya Allah, pukul 7.30 dah. Kenapa engkau? Ini hari ada kerja, meeting. Oh, meeting tu yang penting. Jumpa Allah tak penting. Jangan kamu haraplah nak mencari kebahagiaan dalam kehidupan kalau Allah dikemudiankan, makhluk diutamakan. Nabi sebut ada benda-benda penting. Antaranya Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi sebut arba'un, ada 4. Ada 4 perkara kena cari, insya-Allah kita dapat kebahagiaan. Yang pertama Nabi sebut dapatkan zaujah, dapatkan isteri yang salihah. Bukan isteri kita nama salihah. Tapi kalau yang dapat isteri nama Siti Salihah, 2 kali lah tu untung dia tu. Kalau yang siapa belum dapat yang Siti Salihah tu nak cari, carilah kalau berani. Bergaduh saya tak tangguh. Isteri yang salihah, sebab isteri yang salihah ni dia akan banyak membantu kita. Banyaklah. Bantu ke mana? Bantu ke arah kebaikan. Seperti mana Siti Khadijah membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam urusan dakwah, dalam urusan untuk berhadapan dengan musyrikin Mekah, dalam urusan ekonomi dia bantu. Sebab itu bila kematian Siti Khadijah, Nabi berasa seperti mana patah sebelah sayap. Nabi rasa kehilangan yang sangat besar insan yang tersayang, yang sentiasa memberi motivasi kepada dia. Sebab isterinya itu salihah, isteri yang baik. Barulah kehilangan dia dirasai. Tapi kalau isteri yang selalu menyusahkan suami, mati-mati dia, suami angkat tangan menangis, dalam hati kata lega aku, tak penat dah duk hadapi dia, ya. Kita tak nak yang tu. Kita nak isteri menangis walaupun tidak mengeluarkan air mata, tetapi hatinya menangis kehilangan orang yang sangat disayangi. Yang kedua, Nabi kata kena dapatkan anak yang baik-baik. Sebab anak yang baik-baik ni dia akan mendoakan kita. Doakan. Ramadan ada satu hadis Nabi sebut yang selalu diingatkan oleh para asatizah. Bila datangnya Ramadan, Nabi sebut apa? Datang malaikat Jibril alaihi salam menyatakan kepada dia. Lalu dia pun sebut, sebab orang tanya dia, ya Rasulullah, kenapa kami tengok Rasulullah sebut amin, amin tadi 3 kali? Dia kata, kamu tak nampak malaikat Jibril datang. Jibril datang menyatakan kepada aku. Apa yang dia katakan? Yang pertama selawat. Sebab tu saya semulakan selawat, jadi supaya kita biasakan terus berselawat lebih-lebih lagi ni nak sambut Ramadan ni. Supaya banyakkan berselawat. Sebab kata baginda Nabi, celakalah umatmu wahai Muhammad. Jibril bagi tahu pada dia. Mereka yang bila mana mendengar namamu tetapi tidak berselawat ke atasmu.
dengar nama Nabi tak berselawat kepada Nabi. Ini orang yang paling kedekut dan paling malang kerana dicelakakan oleh Jibril alaihi salam. Kecelakaan itu yang mana Allah nyatakan kepada Jibril untuk disampaikan. Jadi sebab tu bila dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita selawat tu tuan-tuan, kita dapat ganjaran, Allah akan berikan kepada kita. Tapi siapa tak sebut, rugi banyak. Bila yang kita dengar selawat paling banyak? Ramadan. Sebab tu suruh anak-anak kita datang ke masjid, ke surau. Sebab di masjid surau lah banyak sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula ceramah sebut, nak akhir ceramah sebut, tengah ceramah pun sebut. Kalau masjid surau ni kurang nak sebut nama Mawi, kurang nak sebut nama Ning Baizura, kurang nak sebut nama menteri-menteri, buat apa nak sebut? Sebut nama Allah, sebut nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapat syafaat dan pertolongan pada yaumul akhirah. Jadi bila anak-anak kita bawa ke masjid surau, mereka dengar, dia pun pelik, kenapa pakcik-pakcik yang sebelah saya bila dengar ustaz tu sebut Nabi Muhammad SAW, mereka pun sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ya? Itulah kau, ayah nak bagi tahu. Kau sebut tu mudah je, tapi pahalanya besar kau dapat. Oh ya ke? Saya pun nak juga. Baru dia mula ikut. Ini kalau dia ikut pergi mana? Pergi konsert. Tengok orang, kenapa mereka tu pekat goyang kepala. Aku nak tanya, tengok macam kena rasuk hantu. Aku pun goyang sama, dia pun goyang sama. Tak tahu apa pun. Balik Pak tanya, kenapa kau goyang? Heavy metal kot. Tengok dia orang tu goyang, saya pun goyang. Rugi. Jadi banyakkan berselawat. Yang kedua kata Nabi Jibril AS bagi tahu, iaitu celakalah umatmu, mereka yang mana ada kedua ibu bapa tetapi tidak berbakti kepada keduanya, sehinggalah ibu bapa itu diambil oleh Allah SWT. Mereka tidak berbakti kepada keduanya. Amat rugi. Ada mak bapak, kita tak berkhidmat kepada mereka. Jadi jangan kita sia-siakan mereka, ibu bapa. Yang ketiga Nabi sebut, celakalah umatmu, kata Jibril kepada baginda Nabi. Kenapa? Mereka yang bila mana datangnya Ramadan datang, dan Ramadan itu pergi. Datang satu Ramadan, dia kata awal lagi. Sampai pertengahan Ramadan, biasa-biasa lagi kita nak ambil penghujung Ramadan tu. Sebab penghujung tu adanya malam yang dipanggil sebagai Lailatul Qadar, dia duk tunggu hujung. Bila masuk dah term untuk masuk bahagian hujung, dah sibuk buat lemang. Akhirnya tinggal juga dia sibuk dengan lemang. Selesai buat lemang, mak kata gantung langsir. Akhirnya penat buat kerja, terkulai, tak beribadah. Jadi Ramadan tinggalkan dia dengan tidak mendapat sebarang kerahmatan dan keampunan daripada Allah. Amat rugi, malah dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi sungguh tuan-tuan. Maka sebab tu dapatkanlah anak yang baik, kata Nabi, kalau nak dapat kebahagiaan. Nak macam mana nak dapat baik? Memanglah semua orang nak anak baik-baik. Iaitu dengan cara kita didik mereka, beri ilmu kepada mereka, ajak mereka ke tempat-tempat yang baik. Sebab kadang-kadang kita bercakap, anak tak ikut, tapi bila dia hadir di sana bersama-sama dalam jamaah, duduk dalam majlis, Allah sertakan hidayah, dia juga dapat bersama. Itu yang kedua. Yang ketiga kata baginda Nabi, nak dapat kebahagiaan, dapatkan kawan-kawan, teman-teman, sahabat-sahabat yang baik. Sebab mereka ni akan tolong ingatkan kita. Ya. Untung tuan-tuan kat sini. Ya. Sebab boleh dikatakan teman-teman yang ada, yang mana saya tengok, ya, antara teman-teman yang ada di sini, tuan-tuan, mereka yang seringkali saling ingat mengingati. Keberuntungan tuan-tuan di situ. Ya. Ada sebahagian tempat kadang-kadang buat nafsi-nafsi, buat diri sendiri, kadang-kadang rugi. Ya. Ingatkan kepada teman-teman kita. Dan yang akhirnya kata Nabi, nak dapat kebahagiaan dalam kehidupan ni, cuba dapatkan rezeki yang berdekatan dengan kita. Rezeki yang dekat. Ada orang kadang-kadang kerja, kita tengok pendapatannya lumayan, tapi kena pergi kerja kat Jepun 3-4 tahun kat sana baru balik. Kena pergi kerja dekat Dubai, pergi kerja dekat Yaman.
Memanglah gaji besar, nampak macam rezeki besar, nampak macam rezeki besar. Tetapi rupa-rupanya banyak benda yang dia kerugian, ditinggalkan anak, isteri, keluarga, tak dapat bermuamalah dengan masyarakat setempat. Akhirnya di situ dia kehilangan banyak benda. Sebab tu Nabi kata, kalau rezeki itu berada di sampingnya, dekat dengan dia, maka itu lebih mudah kebahagiaan dia akan dapat. Jadi itu banyak benda yang patut kita lihat balik. Ya, jadi orang Ramadan ni tuan-tuan nak datang ni, siapkan ahli keluarga kita untuk sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah dengan kita menerima kedatangan Ramadan untuk kita mencari limpahan kurniaan yang Allah berikan dalam bulan tersebut untuk bekalan kita pada yaumul akhir. Baik, dari segi akidah ini kita juga kena faham bahawa akidah Allah dah bagi tahu di sana ada kekuatan hubungan. Apabila kita berakidah yang benar, kita akan ada hubungan kita dengan manusia, kita ada hubungan kita dengan Allah. Hablu minallah, hablu minan nas. Sebab tu bila mana kita ada majlis kematian, kita sedar ni sama-sama orang Islam kita ni, jomlah kita pergi ziarah. Sebab kita sedar dia sama-sama Islam. Ziarah tu pun dah dapat pahala dah. Pergi ziarah orang meninggal, pergi ziarah orang sakit, dapat ganjaran pahala. Bila meninggal pula, oh jomlah kita hadir pergi. Ya. Bila pergi, kita pun duduk di sana tuan-tuan, bila tengok orang meninggal ni, dia baik. Tapi ada juga kadang-kadang orang pergi majlis kematian, duduk kat rumah orang mati. Duduk cerita kes bola malam tadi. Kenapa malam tadi ni dia tak jaringkan gol? Patut dah boleh dah depan pintu gol. Nama saja Neymar. Kalau aku pun boleh buh ni, Neymar tak boleh buh. Baik tak payah buh nama Neymar. Buh nama Myanmar lagi bagus. Duk cerita bab bola kat rumah orang mati. Rugi tuan-tuan. Ingatlah kematian. Kerana apa? Sebaik-baik peringatan itu adalah zikrul maut wa qiraatul Quran. Nabi sebut, nak hidupkan hati kita supaya jangan mati sebelum mati, iaitu kena zikrul maut, ingat kepada kematian. Tengok orang ni mati, orang ni mati, umur tak jauh dengan aku ni, ini rakan sekolah aku ni, kalau dia pun dah pergi, aku pun rasanya tak lama dah ni. Ingat kematian. Bila ingat kematian, buat persiapan supaya kita mati dalam keadaan beriman. Yang kedua, Nabi kata apa? Qiraatul Quran, baca Quran, baca tadabbur, lagi cantik faham akan kehendak-kehendak tuntutan Al-Quran. Jadi bila mana kita pergi rumah-rumah orang mati ini, kadang-kadang majlis tahlil pun cukup dah, selalu kita dengar. Ya, imam akan baca fa'lam annahu la ilaha illallah dalam surah Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa maksudnya? Allah sebutkan di sana, maka tetapkanlah wahai Muhammad. Nabi suruh Nabi Muhammad tu tetapkan. Tetap tak Nabi? Nabi dah tetap dah. Umat-umat dia saja yang belum tetap, tapi nak tunjukkan peringatan, tetapkan dia punya keyakinan, apalagi kamu sebagai umat biasa. Maka Allah sebut apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tetap kalau pengetahuan kamu, keyakinan kamu wahai Muhammad, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Sembahan itu ulama meletakkan bahawa selain daripada sembah, kita nampak macam sembah sujud itu, iaitu memberi kepatuhan. Kalau kita beri kepatuhan selain daripada Allah, sehinggakan seolah-olah Allah itu jatuh second class, maka syirik hukumnya. Sebab tu tak boleh sama sekali. Taat kepada siapa pun taatlah, tapi jangan melebihi. Selalu saya sebut dalam kuliah saya sebut, sebab supaya anak-anak buah saya tengok dalam kuliah saya live macam ni. Anak-anak buah pun kadang-kadang sibuk juga. Anak buah saya seorang tu jadi pengawal Duli Tuanku yang di Pertuan Agong.
Pergi mana dia lah pergi escort, jaga. Tak apalah, tu tugas kamu. Nak jaga yang di-Pertuan Agong ke, nak jaga Perdana Menteri ke, nak jaga pak saudara kau ke, jagalah. Tapi jangan sampai kita menjaga makhluk ini sehingga kita mengabaikan perintah Allah. Jaga makhluk sampai tak semayang. Tak boleh, tak sempat. Satgi juli tuanku marah. Kau tunggulah di akhirat besok. Tengok dulu tuanku yang di Pertuan Agong tu nak tolong kau ke ataupun Nabi Muhammad yang akan tolong. Kita cakap sekarang supaya faham. Ya, besok kalau dah tak ada, so tak guna dah lah. Ya. Ini kita cakap waktu tengah berkhidmat dah bagi faham. Saya dulu, waktu di Jabatan Agama dulu, tak tunggu pencen. Ini setengah, tak apalah, saya tak boleh cakap Ustaz. Tunggulah saya pencen, besok saya cakap lah. Oh, nak tunggu pencen dulu. Kalau Allah pencen sebelum kau pencen, baru kau tahu. Waktu kita ada kuasa, kita ada, orang katakan di situ berjawatan. Dengan jawatan yang ada, itulah kita kena bercakap bagi orang faham. Setidak-tidaknya dengan jawatan yang ada pada kita, kita tak mampu nak bercakap kepada pengarah jabatan agama, tak mampu cakap kepada khadi, penolong pengarah. Setidak-tidaknya staf bawah kita, dia akan dengar cakap kita. Korang duduk di unit dakwah dengan saya, ya, kena ingat, dakwah tidak mengira kaum, dakwah tidak mengira taraf. Bila mana kita pergi berdakwah di dalam kampung-kampung orang miskin, kita makan nasi bungkus, maka apa salahnya kalau kita pergi berdakwah dengan orang yang kaya juga macam biasa? Tak boleh lah Ustaz makan nasi bungkus. Nak dakwah makan sedap, nak makan nasi berani daging, ajak Abang Lias lah pergi cari dekat sini ada boleh. Itu bukan dakwah, tu santai namanya, waktu bersantai. Dakwah ni apa yang ada? Ada staf saya dulu pergi dakwah, bila buka nasi bungkus, makan nasi bungkus tak? Ya, 3 hari kita sini makan nasi bungkus. Itu pun nasib baik dapat makan. Tak boleh saya macam ni Ustaz. Tak boleh kau pergi balik. Saya halau je pergi balik. Ada seorang ahli parlimen ikut saya. Dia kata, boleh ke Ustaz saya nak ikut? Jom. Ahli parlimen. Kita buka nasi bungkus, dia pun buka nasi bungkus makan elok. Ahli parlimen boleh makan, staf saya tak boleh makan. Berlagak nak mampus, kau pergi balik. Duduk di Jabatan Agama nak berlagak. Sebab tu saya katakan, bukan orang semua yang duduk di Jabatan Agama tu mempunyai nilai agama yang tinggi, tak. Kadang-kadang tak ada pilihan. Masuklah Jabatan Agama, janji aku ada kerja. Tu kita katakan bahawa bukan nilai pakai serban macam saya, jubah macam saya, tidak. Allah menilai pada hati kita dan amalan kita. Maka Allah tunjuk kepada Nabi dia supaya tetapkan pengetahuan, keyakinan, jangan sembah selain daripada Allah. Dan pengakuan yang disebut oleh setiap orang Islam ini, sebab itu dikatakan di sini pengakuan seseorang manusia yang mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah, la ilaha illallah, itu yang diikrarkan dalam kalimah syahadah itu, dia adalah satu ikrar yang sangat besar nilainya, dan dia ada nilai yang mana dia boleh melepasi suatu benda yang tidak dapat dilepasi oleh orang yang tidak melafazkan. Orang yang ada kalimah la ilaha illallah, dia juga buat dosa. Tapi sebanyak mana dosa yang dia buat, selagi mana dia tidak syirik kepada Allah, selagi mana dia tidak bertuhankan selain daripada Allah, kepatuhannya lebih tinggi daripada kepatuhannya kepada Allah, maksudnya dia tidak melakukan kesyirikan. Orang begini walaupun dia berdosa banyak, dosa dia mencuri, dosa dia menjadi pelacur, dosanya membunuh orang, dosanya segala-gala, tetap juga ada peluang masuk syurga Allah, walaupun tak sempat bertaubat. Tapi harapnya bertaubatlah. Jangan pula mentang-mentang dapat talian hayat tu dia kata tak apa, yang penting aku dapat syurga. Memanglah dapat syurga, tapi lewat pada orang lain. Orang dah masuk dah, kita baru nak masuk. Tak apa lagi kalau masuk lewat. Masalahnya sebelum masuk syurga, neraka dulu. Itu yang kita tak tahan tu. Jadi setidak-tidaknya kita sedar yang ada nilai yang sangat tinggi berbanding dengan orang kafir.
Dia buat baik, tolong orang, tak pernah minum arak, tak pernah berzina, tak pernah main judi, tapi dia kafir. Tidak ada kalimah la ilaha illallah pada dirinya, maka dia tidak berpeluang ke syurga Allah. Jadi bila orang yang ada kalimah la ilaha illallah, jagalah kalimah itu jangan sampai terbatal di pertengahan jalan. Kalau batalnya itu macam mana batal semayang terkentut, ada juga kita sedar. Tapi kalau batal akidah kadang-kadang tak sedar. Itu yang kita bimbang, rupa-rupanya kita ini bukan lagi penghuni syurga Allah. Maka kena jagalah betul-betul. Jangan sampai kita, orang katakan, menang sorak kampung tergadai. Nampak macam hebat di dunia kekayaan kita yang empunya, tetapi di akhirat muflis, tak ada apa-apa, sangat rugi. Jadi inilah yang diterima apa yang telah diajar oleh baginda Nabi kepada para sahabat. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi ni hebat, tuan-tuan, hebat. Jadi sempena dengan nak masuknya Ramadan ini, saya sebutkan bahawa bagaimana ada sahabat Nabi yang mana Nabi sebut sampai 3 kali Nabi sebut penghuni syurga. Tengah-tengah dia cakap dengan orang, Nabi kata sekejap nanti akan masuk penghuni syurga. Tiba-tiba datang hamba Allah. Duduk lagi sembang-sembang pada hari lain, bincang-bincang ilmu, bagi tazkirah. Tiba-tiba Nabi kata sekejap nanti akan masuk ni penghuni syurga ni. Masuk lagi hamba Allah ni. Orang tengok, orang yang sama. Sampai 3 kali. Bila sampai 3 kali, maka sahabat ni, bila dia tengok macam tu, dia rasa, apa? Dia rasa cemburu. Boleh tak cemburu dalam diri? Boleh. Tapi jangan sampai iri hati. Bila sampai iri hati, dia akan bawa kepada kesombongan dan kebongkakan, keangkuhan, akhirnya membawa kepada kejahatan. Cemburu boleh. Cemburunya aku tengok bini orang tu rajin sungguh ibadah, bini aku tak ibadah. Ya Allah, cemburunya aku tengok si Fulan tu rajin betul baca Quran, aku nak baca. Ya Allah, susahnya tak ada masa. Cemburu begitu, tak apa. Sebab kita nak buat macam mana dia buat. Jangan cemburu iri hati sehingga membawa kepada kemusnahan. Lalu seorang sahabat juga, dia cari halah untuk pergi tidur dekat rumah hamba Allah. Akhirnya dapatlah tidur kat rumah orang tu. Bila tidur kat rumah tu, dia tidur 3 malam. Bila tidur 3 malam kat rumah orang tu, dia tengok gelagat ni. Sampai hari ketiga, dia sebut, dia kata sebenarnya aku tumpang bermalam ini saja je. Aku nak ambil kesempatan kerana Nabi pernah bercakap kepada kami akan datang penghuni syurga. Tengok-tengok engkau yang masuk. Nabi sebut sampai 3 kali. Maksud kata ada benda istimewa yang kamu buat. Sebab itu aku nak buat sama apa yang kamu buat supaya aku juga menjadi penghuni syurga. Jadi aku tengok sepanjang 3 hari aku duduk rumah kamu, tidur rumah kamu. Aku tengok kamu ibadah sama biasa je pun. Tak ada pun hebat kata bangun malam, start daripada pukul 1 sembahyang tahajud sampai ke besok pagi. Tak ada. Biasa je pun. Apa yang hebatnya? Dia kata, wahai sahabatku, amalan aku sama juga seperti mana orang lain. Tak ada yang hebat-hebat. Amalan aku biasa-biasa je. Habis apa yang hebat sangat? Dia kata tak ada. Cuma ada satu benda sahaja. Iaitu setiap malam sebelum aku tidur, aku jadikan amalan pada diri aku sebelum aku tidur. Akan ku maafkan seluruh orang Islam. Tak kira dia sahabatku ataupun dia musuh aku. Aku akan maafkan dia, ampunkan segala dosa dia, supaya aku tidur dalam keadaan yang tenang. Kerana aku tidak menganggap ada orang berhutang dosa dengan aku. Aku langsaikan ketika itu. Rupanya itu amalan yang membawa dia ke syurga Allah. Yang Nabi katakan penghuni syurga, penghuni syurga. Nampak?
Dia ni bukannya nak tunjukkan amalan-amalan yang hebat. Amalannya kita nampak macam biasa, tetapi sebenarnya luar biasa. Kerana nak lakukan benda itu bukan satu benda yang mudah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, saya kira masing-masing kita jamaah kita ni, amalan kita dah macam-macam dah kita buat. Apa yang diajar oleh murabbi-murabbi, apa yang diajar oleh para asatizah yang datang, insya-Allah tuan-tuan dah beramal banyak. Yang penting dalam amalan kita, kita niatkan mencari redha Allah, lebih-lebih lagi nak hadapi Ramadan. Jadi pastikan Ramadan ini kita buat benar-benar kita nak cari redha Allah dalam kesempatan yang ada, kerana tahun-tahun akan datang belum tentu lagi. Tahun ni lah kita dapat solat, dan mudah-mudahan tahun ni juga kita dapat beraya. Banyak tahun dah tak dapat beraya tu. Jadi sebab itu kita katakan belum tentu. Apapun ketentuan itu yang memastikan bukan pemerintah tetapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi lakukan sebaik mungkin dalam mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Bila tarawih nanti tak tahulah sini nak buat berapa, 8 ke 20 ke, ikut kesesuaian dan apa ketetapan yang telah dibuat oleh jamaah yang telah tuan-tuan musyawarahkan. Cuma saya nak sebutkan bahawa hadis baginda Nabi SAW mengingatkan, apabila kita solat, sesiapa yang solat bersama dengan imam daripada mula takbiratul ihram sehingga kepada habis selesainya imam itu memberi salam sehingga selesai imam tadi solat, kalau kita dapat bersama-sama dengan imam, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran seperti mana kita menghidupkan sepanjang malam. Ustaz pun tuan-tuan tak bangun tiap-tiap malam bertahajud. Ustaz pun kadang-kadang terkulai. Walaupun kita niat nak bangun berqiyamul lail. Tapi dengan kita dapat solat bersama dengan imam daripada mula sehingga akhir, maka walaupun kita tak bangun semayang tahajud, tak sempat nak bangun untuk semayang hajat, tapi pahala untuk hidupkan malam itu Allah kata Allah akan beri kepada orang yang solat bersama dengan imam. Maksudnya apa? Bila imam semayang tarawih, kita ikut dengan imam sehinggalah selesai. Pak imam bangun semayang witir, kita pun semayanglah witir sama dengan imam. Ini dah kadang-kadang Pak imam bangun semayang witir, kita bangun balik. 3 rakaat je pun. Tak, saya nak balik. Sebab Pak imam buat 8. Saya nak balik. Tak nak tutup lagi. Nak balik solat ni. Kalau dia balik solat, takut dia balik-balik mengelat. Jumpa kawan, mengetih dulu, Ustaz. Jom kita mengetih sampai pukul 3 pagi. Makan mi goreng mamak. Abang Liah kata, Ustaz, sini ada nasi biryani gam, Ustaz. Ya ke? Jom. Kena nasi biryani gam. Balik sampai rumah. Di US, Hulu Selangor. Panggil isteri bangun. Yang, bangun yang. Sahur, bangun sahur. Isteri pun bangunlah. Ya, ngejeh-ngejeh mata, tengok-tengok jam. Oi, dah dekat pukul 4 pagi dah. Bangun, masak nasi. Kita tidur. Dah kenyang dah. Kena nasi biryani gam. Isteri masak. Yang bangun yang. Nah, sahur ni. Kau orang je lah makan, orang nak tidur. Tak nak sahur. Tadi dah kena biryani gam dengan Abang Lias tadi dah. Ya. Pengurusi pula, belanja pula ini hari. Kepala kambing tergolek ke depan. Dah kenyang dah. Kau orang makan je lah sahur. Saya dah kenyang dah. Kita bangun sahur bukan sebab nak cari kekenyangan. Kita bangun sahur nak cari keberkatan. Kalau nak ikut kenyang, yang bagi kenyang siapa? Allah, bukan nasi biryani tu. Yang nak bagi tenaga besok untuk puasa siapa? Allah, bukan mi goreng mamak tu. Ni tak kita kata, bangun makan besok tak bangun, kau tak larat puasa besok. Dia ingat bangun makan tu untuk dapatkan tenaga, larat tak larat nak puasa. Bukan, salah tu. Kita bangun bersahur nak cari keberkatan. Jadi sepanjang Ramadan tuan-tuan, carilah keberkatan. Semoga kita tidak rugi seperti mana yang disuruh oleh Jibril AS kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.